Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan bagaimana mewujudkan masyarakat harmoni di Malaysia, iaitu salah sebuah negara yang mempunyai pelbagai latar belakang etnik. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama adalah Abdul Hafiq bin Hadi yang memegang kad matriks BA 19, 16, 11, 13. Seterusnya Muhammad Nur Hisham bin Abdul Zada memegang kad matriks BA 19, 16, 11, 18. Saya sendiri iaitu Muhammad Izzuddin bin Zaini BA 19, 16, 1067. Nizar Hamdan bin Ali Baba iaitu memegang kad matriks BA 19, 16, 1078. Dan akhir sekali kumpulan kami adalah Azmain bin Nulah Hasan yang memegang kad matriks BS 19 11 0580. Oke, pertama sekali, mari kita mengenali apakah itu kaum. Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia, cetakan ke-9 1993, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaum bermaksud golongan orang sebahagian daripada satu bangsa yang besar, yaitu suku bangsa. Terdapat pelbagai kaum di Malaysia seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, dan banyak lagi. Bagaimana pula dengan etnik? Berkenaan dengan etnik pula, etnik boleh didefinisikan sebagai hubungan antara kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termaksud adat resam, pakaian, bahasa, dan kegiatan ekonomi. Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. Ras dan bangsa memberikan penekanan pada perbezaan fizikal ataupun sifat-sifat antara manusia. Adakah kepelbagaian kaum etnik dan budaya ini merupakan kelemahan untuk sebuah negara? Sudah tentu tidak, kerana kepelbagaian kaum dan etnik bukan satu kelemahan, sebaliknya adalah faktor kekuatan Malaysia untuk terus membangun sebagai negara berdaulat dengan rakyatnya hidup dalam suasana aman dan harmoni. Malaysia adalah antara negara yang sangat kaya dengan keunikan, budaya, adat resam, dan kepercayaan. Walaupun wujud dalam kepelbagaian agama, Malaysia sentiasa hidup dalam keadaan harmoni. Seterusnya, bagi mencapai keharmonian dalam masyarakat, masyarakat haruslah memperbanyakkan aktiviti bersama dengan berlatar belakangkan etnik masing-masing. Hal ini seperti berkongsi aktiviti perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali, dan lain-lain. Dengan mengadakan aktiviti raya terbuka, aktiviti kunjung mengunjungi dapat mengeratkan hubungan persaudaraan antara kaum dengan mengamalkan sikap dan semangat yang bertoleransi. Di samping itu, mengadakan aktiviti kejiranan bersama sesama masyarakat atau komuniti, seperti melakukan aktiviti gotong royong, kenduri bersama, dapat memupuk kerjasama antara masyarakat. Aktiviti sedemikian juga dapat mengubah persepsi negatif sesama masyarakat di mana kewujudan perbedaan kaum yang terdahulu dilupakan. Seterusnya, aktiviti riadah bersama juga dapat menghilangkan tekanan emosi dan menyehatkan tubuh badan. Selain itu, dapat mengisi masa yang lapang. Oleh itu, dengan kegiatan aktiviti bersama yang diamalkan, dapat mengelakkan jarak sosial antara etnik berlaku. Perkongsian kebudayaan antara pelbagai pihak dapat menunjukkan bahwa perlakuan masyarakat itu bukannya mewakili kelompok itu sendiri, melainkan sifat kepribadian individu itu. Perkongsian ini juga telah menjadi identiti negara yang mempunyai masyarakat yang bersatu padu dan berbilang kaum dalam kalangan masyarakat.
berbincang tentang bagaimana mewujudkan masyarakat yang harmoni, kita hendaklah mengelakkan diskriminasi dan tidak menyentuh sensitiviti kaum. Benar, tetapi bagaimanakah cara untuk kita mengelak daripada melakukan hal yang menyentuh sensitiviti kaum di Malaysia? Ya. Oh, banyak yang kita boleh lakukan. Tidak memandang rendah kepada orang lain. Hal ini kerana diskriminasi berlaku disebabkan masyarakat kita sering memandang remeh atau memandang rendah kepada ras atau orang lain. Ini menyebabkan berlakunya diskriminasi terhadap ras-ras ataupun bangsa-bangsa tertentu di negara kita. Assalamualaikum, nama saya Nizar dan seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan menjaga hubungan dengan kaum lain seperti bertorak ansur dan aspek kehidupan, misalnya berkomunikasi dengan jiran berbagai kaum. Seperti yang kita lihat dalam komik, ia menunjukkan seorang budak lelaki sedang bertanya dengan atuk dia tentang kepentingan menjaga hubungan berbagai kaum. Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Malaysia perlu dikenali bukan hanya makmur dari segi ekonomi dan pembangunan, malah menjadi negara beridentitikan keberbagai agama, bangsa dan budaya sekaligus dapat bersama dalam suasana aman serta harmoni. Selain itu, setiap warga negara harus mengawal perkataan dan kelakuan diri pada bila masa supaya tidak menyentuh isu sensitif seperti hak-hak dan kedudukan raja, agama, kewarganegaraan dan hak-hak istimewa Bumi Putra. Ini untuk menjamin kesejahteraan negara sejagat. Tambah pula, setiap warga negara harus selalu hidup bersama secara aman. Seterusnya, penumbuhan sebuah negara yang mengandungi berbagai kaum etnik memerlukan satu kesatuan dan kerjasama politik, ekonomi dan sosial yang kukuh dan bersepadu. Kesatuan etnik hanya dapat dicapai melalui interaksi sosial. Lebih erat pola interaksi sosial yang dibentuk antara etnik, maka semakin kukuh perpaduan serta persepahaman rakyat di negara ini. Saya akan membincangkan tentang menghayati sejarah negara bagi menghindari dari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum, dan kita juga kena peka dengan hal-hal sensitiviti kaum dan bergaul untuk memupuk persefahaman kaum. Selepas 61 tahun kemerdekaan, kita rakyat Malaysia harus lebih bersatu kerana kita berkongsi harapan, aspirasi dan impian yang sama. Kita semua harus bangga mengenali diri kita sendiri sebagai rakyat Malaysia. Perpaduan dan integrasi negara dapat lebih kuat dan lebih bersemangat menerusi penanaman nilai patriotisme. Semangat rakyat Malaysia, terutama generasi muda, perlu menghayati konsep perpaduan di bawah satu Malaysia, dengan setiap orang menerima keunikan orang lain supaya kita dapat hidup bersama dalam saling menghormati dan percaya antara satu sama lain. Ini merupakan kunci kepada negara yang aman dan kesejahteraan rakyat. Sejarah telah membuktikan bahawa Malaysia dapat mengatasi sebarang cabaran apabila rakyatnya bersatu. Kepelbagaian kita ialah kekuatan kita dan resepi kejayaan dalam mencapai kemajuan dan peningkatan sosioekonomi, serta keupayaan kita untuk mengatasi pelbagai masalah. Sekian, terima kasih.